Allah beri kepada kita, sama ada nikmat tadi tu yang kita minta ataupun nikmat tadi tu dengan kita tidak minta pun Allah bagi. Sebab itulah orang Islam antara senjata ampuh dia ialah doa. Tak cukup dengan doa, kita syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau saya tanya kenapa kita perlu bersyukur, kenapa kita, bahasa kalau ikut logik akal lah, ni kalau ikut logik akal, kenapa kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Contohlah hari ni kita hidup lagi, kita bersyukur. Lepas tu kita dapat rezeki, kita syukur. Dapat rehat, kita syukur. Kenapa kita syukur? Kalau bahasa mudah, bahasa akalnya ialah macam mana satu orang yang memancing tidak bawa umpan. Macam mana satu orang yang memancing tidak bawa umpan. Begitulah juga dalam kehidupan, macam mana kita nak hidup dalam keadaan kita tak bersyukur pada Allah. Kita bersyukur kerana kita nak akan datang, akan ada lagi nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan juga bila mana bersyukur ni, ada sebahagian orang-orang yang bukan Islam, yang belum Islam, zaman Nabi lagi, aku pelik betul. Bahasa ni, bahasa mudah ni, aku pelik betul dengan orang Islam ni. Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Bila tak dapat nikmat, dia bersabar. Bila dapat nikmat, dia bersyukur. Bila tak dapat nikmat, dia bersabar. Sama ada nikmat tadi sekecil-kecil nikmat, ataupun sederhana nikmat, ataupun sebesar-besar nikmat. Hari ini kalau kita kata, apakah nikmat yang paling besar? Apakah nikmat yang paling besar? Kita hidup hari ini, apa nikmat yang paling besar? Yang pertama ialah Allah masih lagi beri nikmat kepada kita menjadi orang Islam, dan Allah masih letakkan dalam diri kita ni beriman. Kalau kita kata kenapa nikmat Islam tu penting? Kita kata nikmat Islam tadi tu penting kerana kita tak nak Islam kita tu atas dunia sahaja. Kita nak kita atas dunia, atas tanah pun kita Islam, bawah tanah pun kita Islam. Apa maksudnya? Ada orang atas tanah dia Islam, tapi bawah tanah dia bukan Islam. Ada orang hidup dia bukan Islam, tapi matinya dalam keadaan Islam. Itu maksud dia. Jadi iman pun satu benda nikmat yang besar. Kerana apa iman benda yang paling besar? Kerana cita-cita ataupun wawasan syaitan, cita-cita syaitan untuk mencari seramai manusia yang ada untuk menjadi teman dia nanti dekat hari akhirat, iaitu di neraka Allah, wa iyazubillah. Itu wawasan syaitan. Kan? Jadi tuan-tuan, bila mana wawasan dia dah pasang untuk cari seramai-ramai manusia masuk dalam neraka bersama dengan dia, apa taktik yang dia nak buat untuk manusia, menyebabkan manusia tadi tu jadi teman pada dia? Dia akan mencuri satu perkara kat dalam tubuh badan orang Islam. Apa yang perkara paling nilai sekali dekat dalam tubuh badan kita? Apa yang paling bernilai sekali dekat diri kita? Iman. Iman. Allah bagi tahu Nabi sendiri bagi tahu, sesiapa yang mati dalam keadaan ada sebesar zarah saja iman dia, maka Allah akan ciptakan sebesar 10 kali besar dunia dekat dalam syurga Allah sediakan. Iman tadi ni akan dicuri oleh syaitan. Syaitan akan curi. Macam mana cara mencuri? Dengan cara kita semayang, dia curi, dia kacau kita punya iman. Engkau kena tunjukkanlah engkau ni alim. Biar orang nampak engkau ni orang surau, orang masjid. Kan? Mulalah ada sifat riak, mulalah ada sifat takabur, lepas tu mulalah ada sifat sombong. Perkara-perkara tu semua tak perlu pun kat dalam diri kita. Sedangkan diri kita ni daripada tak ada apa-apa pun. Bahasa mudah, siapa kita tanpa ibu ayah kita? Dan siapa kita kalau Allah tak ciptakan ibu ayah kita? Siapa kita? Tak ada apa-apa. Dan kalau kita kata kita dah tak ada apa-apa, apa yang perlu kita banggakan dekat dalam dunia ni? Iman tadi ni pun akan dicuri oleh syaitan. Sebab itulah antara perkara yang paling sedih syaitan, antaranya ialah 3 perkara. Syaitan paling sedih. Apa dia? Syaitan paling sedih kalau satu orang manusia dapat sediakan satu orang manusia untuk berdoa kepada dia, untuk doakan dia,
bila mana dia tadi itu meninggal. Syaitan sedih kalau satu orang dapat sediakan satu orang, doakan untuk dia ketika mana orang tadi itu dah meninggal. Apa bahasa kita dia? Satu orang anak, kalau tak doakan seorang mak ayah, syaitan gembira. Tapi syaitan sangat gembira, syaitan sangat sedih kalau satu orang anak doakan kebaikan mak ayah dia, walaupun dekat dalam kubur sekalipun. Itu syaitan sedih. Yang kedua, syaitan sangat suka seronok kalau manusia kedekut. Bila kita nak sedekah dekat masjid, tak payahlah sedekah, bantuan dah dapat lah dekat masjid ni. Tiap-tiap tahun ada je belanjawan-belanjawan untuk masjid, tak payah, buat apa lagi nak minta-minta, kan? Kita hidup kat dalam dunia ni sebenarnya sementara, dan sementara jugalah, sementara ada masa kita nak buat saham untuk kita dekat hari akhirat. Ada juga orang cakap, Ustaz, masuk syurga tu dengan rahmat Allah, bukan dengan sebab amalan kita. Ya, betul. Saya jawab, masuk syurga betul dengan rahmat Allah, tetapi dalam syurga tadi tu akan ada tingkatan-tingkatan, dan tingkatan di dalam syurga akan masuk mengikut amalan-amalan kita. Kalau orang tadi banyak bersedekah, dia akan masuk dekat pintu yang banyak yang sedekah. Kalau orang tadi tu suka berpuasa, dia akan masuk dekat dalam pintu yang berpuasa. Kalau orang tadi tu suka mengamalkan kebaikan, dia akan masuk dekat pintu yang suka mengamalkan kebaikan. Kalau satu orang tadi tu suka dengan solat, dia akan masuk dekat pintu yang Allah ciptakan untuk orang solat. Hari ini orang berkira-kira. Saya tak nak cerita tempat lain, kita fokus pada masjid je. Allah bukan fikir pasal kuantiti ringgit tu. Allah tak cakap kuantiti. 1 sen Allah tak sebut dalam Al-Quran. 10 sen pun Allah tak sebut. 10 ringgit pun Allah tak sebut. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran tu, dalam Al-Quran 6,236 ayat tu, satu-satunya amalan yang Allah pilih secara kuantiti. Selebih amalan-amalan kebaikan, Allah akan tengok kepada kualiti. Dapat? Apa satu amalan yang Allah nak tengok kuantitinya yang banyak? Zikir. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Banyak-banyak zikir. Adapun sembahyang, Allah tak tengok kuantiti, tapi Allah tengok kualiti. Puasa, Allah tak tengok banyaknya puasa, tetapi Allah tengok kualiti puasa. Baca Al-Quran, Allah tak tengok kuantiti berapa kali kita baca Al-Quran, tetapi Allah nak tengok kualiti kita dalam baca Al-Quran. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, kan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amalan, bukan aksaru amala, sebanyak-banyak amalan, tidak. Sebab tu kita kata, dalam amalan yang Allah nak tengok kuantiti yang banyak, hanya satu saja, iaitu zikir. Adapun yang lain, kualiti. Jadi Allah pandang tak 10 sen, Allah tak pandang. Allah pandang tak 10 ringgit, Allah tak pandang. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah boleh bagi apa saja yang manusia tak mampu nak bagi. Kan? Allah boleh bagi apa saja yang kita nak, yang manusia tak mampu nak bagi kepada kita. Sejarah dah buktikan macam mana macam mana para nabi, ada yang sebahagian nabi yang menghidupkan manusia yang dah mati. Itu bukan sebab kekuasaan dia, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, orang ni, musuh kita ni, orang yang belum Islam ni, dia nak minta untuk tengok kebesaran kau. Dalam keadaan dia nak tengok orang ni bangun daripada tempat yang dia mati ni, dan dia berhajat kalau dapat bangun, maka orang ni tadi akan peluk agama Islam. Tapi itulah sifat orang Yahudi, sampai bila-bila pun dia takkan suka dengan orang Islam, hanya main-mainkan saja orang Islam. Jadi kita kena jaga kita punya kualiti amalan-amalan selain daripada zikir. Adapun zikir, banyak-banyakkan. Bila kata dah zikir, kita belajar ikhlaskan diri kita, zikir tanpa kira-kira.
tanpa kira-kira. Ada orang cakap pakai biji tasbih tu tak boleh, Nabi tak buat. Man dalla ala khairin falahu ajrun. Sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia ialah pahala. Nak guna biji tasbih, silakan. Nak guna yang tekan-tekan, yang digital punya sekarang, silakan. Jangan halang orang yang nak zikir menggunakan alat. Terpulang orang tersebut nak gunakan macam mana. Yang penting dia zikir. Zaman para wali Allah, saya sebut antara salah seorang, Syekh Sidu Ahmad Badawi. Tuan-tuan mungkin tak kenal nama orang ni, tapi tuan-tuan pernah dengar selawat dia. Nama selawat dia selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar. Dulu kita pernah dengar kan selawat ni. Itu selawat dia. Siapa tuan kepada selawat ni? Sidi Ahmad Badawi. Sidi Ahmad Badawi, saya nak cerita tentang biji tasbih dia lebih besar daripada tubuh badan dia. Biji tasbih dia lebih besar daripada tubuh badan dia. Jangan kita kata, oh ini macam Shaolin ni Ustaz. Bukan Shaolin. Shaolin tu lain. Itu Buddha lain. Ini orang kita. Ini orang Islam. Sidi Ahmad Badawi. Kalau kita nak bongkar, kita nak kaji sejarah Sidi Ahmad Badawi, eloklah kita cerita tentang wali-wali Allah. Kerana apa kita kena cerita tentang wali Allah? Dikatakan para ulama, cerita tentang wali Allah ada antara senjata-senjata untuk memahamkan manusia tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Untuk fahamkan orang, kita kena cerita tentang ulama-ulama terdahulu. Bila kita tak cerita tentang ulama-ulama terdahulu, itulah yang ulama sekarang tak reti nak menghormati ulama-ulama dulu. Ada zaman sekarang orang menghina Imam Syafi'i, hina Imam Ahmad bin Hanbal, tak tahu tentang Imam Abu Hanifah, tak kenal Imam Malik. Lepas tu kita kata mazhab apa? Semua kita pakai. Bila kita kata siapa nama Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah lah. Ada juga macam tu. Sahabat Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nama Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Abu Bakar lah. Nama Sayyidina Abu Bakar bukan Sayyidina Abu Bakar. Itu gelaran dia Sayyidina Abi Bakrin. Nama Sayyidina Abu Bakar bukan Sayyidina Abu Bakar. Nama Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ada anak. Ada siapa? Sayyidatina Aisyah. Oh, Sayyidatina Aisyah. Maknya siapa? Tak tahu. Maknya siapa? Ummu Ruman. Sayyidatina Abu Bakar pun kahwin 4 juga. Sayyidatina Aisyah, ibu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketiga, Ummu Ruman. Jadi kita kena kenal sejarah-sejarah tersebut disebabkan kita orang Islam. Kita nak jawab dengan orang bukan Islam ni. Jadi saya bagi tahu tadi, biji tasbih, perbanyakkan zikir. Macam mana kita nak zikir, silakan. Jangan halang orang untuk berzikir. Ada orang cakap kita zikir ikut macam mana yang Nabi ajar. Ya. Kita baru saja lepas Maulidul Rasul kan. Ada tak ketika mana Nabi daripada Mekah pergi kota Madinah, Nabi kata, okey nanti bagi tahu orang Madinah, bila aku sampai tolong sambut aku dalam keadaan yang sangat gembira dan aku nak dengar nasyid. Dalam sejarah Nabi tak pernah minta. Akan tetapi orang Madinah seronok sangat menunggu kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia kata tala'al badru alaina, telah sampai kepada kami satu cahaya. Kan? Cahaya apa? Cahaya keislaman, cahaya bulan kepada kami. Siapa cahaya tersebut tu? Nabi lah. Daripada minaz zulumat ilan nur, mengajak kami daripada kegelapan kepada penerangan. Nabi minta tak buat nasyid tersebut? Nabi tak minta, tetapi orang lain buat. Ada orang yang buat. Adakah waktu ketika mana waktu orang lain buat Nabi menghalang? Tidak, Nabi tidak pernah menghalang. Sunnah Nabi ada 3. Kan sunnah Nabi ada 3. Yang pertama namanya qaulan, perkataan. Yang kedua namanya fi'lan, perbuatan. Yang ketiga namanya takriran.
dengan ikrar Nabi, dengan cara Nabi senyap ke, Nabi tak menghalang ke, itu dikira diperbolehkan. Sebab itulah ada satu kaedah dalam usul fiqh dia bagi tahu al-aslu asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu perkara ialah harus. Nak main gitar silakan, nak bawa kereta silakan, nak tengok TV silakan, nak pakai kipas silakan, nak guna aircon silakan, nak guna mikrofon silakan, handphone silakan. Sebab hukum perkara ini semuanya harus. Kan? Setiap hukum boleh berubah. Contoh kita kata macam handphone. Boleh tak handphone ni jadi wajib? Boleh. Boleh tak handphone tadi ni hukumnya jadi haram? Boleh. Boleh tak handphone tadi ni hukumnya jadi makruh? Boleh. Tapi ada setengah-setengah isu lah menyebabkan dia jadi haram. Ada setengah isu boleh jadi halal ataupun wajib ataupun makruh. Tapi asal semua sekali ialah harus diperbolehkan. Bila sunnah Nabi yang tiga ni kita faham, tak adalah perkelahian yang zaman sekarang. Salahkan orang ini tak boleh, ini boleh. Contoh yang berlaku, kita kata kita nak gunakan dalam Malaysia, konteks Malaysia, kita nak gunakan RUU Mufti Wilayah berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Penafsirannya ialah yang mengikut mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Salah ke? Tak salah pun. Adakah kita klaim Nabi ikut mazhab Imam Abu Hasan? Tidak. Kita tak pernah klaim pun. Jadi perkara itu perlu dijelaskan. Perkara itu perlu disebarkan dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syaitan juga tidak suka. Yang pertama tadi saya kata, syaitan tidak suka kalau kita dapat sediakan seorang anak, yang anak tadi itu mendoakan kita bila mana kita dah tak ada. Dan yang kedua, syaitan tadi ini tak suka kita bersedekah banyak-banyak. Dia tak suka kita bersedekah banyak-banyak. Dia suka kita ni jadi seorang yang kedekut. Dan yang ketiga, syaitan ni tak suka kalau kita ni dapat ilmu ni pula. Ilmu ni kita kenal lagi dia. Dia ni, inilah musuh kita yang sebenar. Aduwwum mubin. Musuh kita yang nyata dan jelas. Siapa dia? Syaitan. Sebab tujuan syaitan mengajak kita kepada kekufuran. Syaitan berasal daripada perkataan syatana. 3 huruf. Shin, ta dengan nun. Syatana. Apa maksud syatana? Maksudnya ialah menjauhkan. Apa yang dimaksud dengan syatana dengan menjauhkan? Syaitan tadi ni menjauhkan manusia daripada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia juga, ada juga manusia tak suka dengan manusia yang semayang. Bila sampai azan kita nak pergi semayang, kau tak payah tunjuk alim lah, nanti dululah. Kalau kita kata dia syaitan, dia marah. Kan? Kita kata dia syaitan, dia marah. Kau tak payah tunjuk alim lah, lambat lagi. Masa semayang tu lambat lagi habis. Seperti mana kita nak bagi tahu, kita sekarang ni amalan kebaikan kita nak jaga kualiti. Ustaz, saya semayang juga Ustaz. Oh, baguslah semayang. Semayang kat mana? Kat rumah. Dah bagus. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita jayakan kualiti semayang kita tadi, dekat mana azan diazankan. Kan? Kalau kita dah dapat jaga semayang dekat mana azan diazankan, kita jaga kualiti lagi, kita semayang bersama dengan imam. Kan? Kalau kita dah dapat jaga semayang di belakang imam, kita jaga kualiti semayang kita dengan di awal waktu pula. Sebab orang Islam ni sifatnya suka hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Itu sifat orang Islam. Sebab tu saya bagi tahu awal-awal, kita nak hidup dekat atas tanah dan bawah tanah dengan cara orang Islam. Islam itu penyelesaian. Janganlah kita letakkan hidup kita ni Islam hanya 2 perkara aja atas tanah. Apa perkara atas tanah yang kita nak buat Islam ni? Waktu nak nikah, waktu nak mati. Nak nikah, baru jumpa, oh ini ke imam sebelah rumah saya ke? Kan? Baru cari imam. Bila nak mati baru nak sebut, imam mana? Awak duduk sini, imam kenal tak? Tak kenal.
Kalau kat kampung-kampung senang. Kampung-kampung dia mudah. Kita tengok ini imamnya, kita boleh kenal. Kampung-kampung tak ramai. Kalau kat bandar-bandar ni, bila imam je, bila dia jumpa imam dua sebab je. Satu nak nikah, satu lagi ada kematian. Kalau nak tambah satu lagi, kalau tak nak kedekut, dia panggil untuk tahlil. Itu pun tahlil panggil. Kenapa tahlil? Ni lah ayah saya, contohlah misal katakan ayah kita orang dah meninggal lah ni, nak buat tahlil. Waktu hidup ayahnya susah nak datang masjid, contoh, susah nak datang masjid, lepas tu mati suruh kita tahlil pula. Kan? Kenapa tak tahlil sendiri? Berjaya tak seorang ayah bila tak dapat sediakan anak? Untuk anak tadi tak kerti tahlil, tak kerti baca Quran, tak kerti semayang, berjaya tak? Dekat dalam atas dunia ada manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang direkodkan ada 5 jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, anak Sayyidina Adam yang membunuh saudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia kata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha hebat. Fir'aun. Yang ketiga, Qarun yang kata, ini harta, aku boleh buat apa saja, kamu nak apa-apa semua ni dalam tangan aku. Allah laknat dia dengan harta-harta dia, Allah laknat. Yang keempat, Abu Jahal yang Allah laknat. Dan yang kelima, isteri kepada Abu Jahal, iaitu Ummu Jamil yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ke atas dunia ada manusia yang dilaknat, di akhirat pun ada manusia yang dilaknat. Di akhirat pun ada manusia yang dilaknat. Kalau ke akhirat manusia dilaknat, kita nak pergi mana lagi? Kalau adalah manusia dekat hari kiamat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa-rasalah berjaya tak orang tersebut dekat akhirat ni? Dekat akhirat dilaknat oleh Allah SWT di akhirat. Nak pergi mana lagi tempat ni? Kat mana tempat yang paling selamat untuk dia? Yang pertama, manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari akhirat ialah orang yang membenci ibu bapa dia. Satu orang manusia yang benci kepada ibu dan ayah dia. Kadang-kadang berlaku, tuan-tuan. Saya minta maaf saya cakap, memang berlaku. Saya duduk dekat bawah bahagian undang-undang keluarga ni, dekat daerah Sepang. Bila kita dengar cerita anak ugut mak ayah, kalau mak tak nak kahwinkan saya pergi ke Thailand. Menangis mak dia jumpa saya. Saya cakap betul, terang, ada. Hidup lagi orangnya, saya boleh tunjuk. Ada seorang ayah lepas main isyak jumpa saya, Ustaz, itulah Ustaz, saya ni tengok anak saya muda lagi, tapi dia kata dia nak kahwin. Kalau tak nak kahwin juga, dia nak kahwin ke Thailand. Kata sudah lah cakap. Kesian ayah tu. Punyalah ayah tu membesarkan dia, tak minta apa-apa pun, nak membesar depan matanya. Punyalah satu orang ibu nak besarkan dia. Sebab tu saya kata mula-mula tadi, saya kata kalau tak ada ibu ayah siapa, tanpa ibu ayah siapa kita? Kalau tanpa Allah Subhanahu Wa Taala yang hidupkan mak ayah kita, siapa kita? Lepas tu kita nak bangga apa dekat dalam dunia ni? Satu orang ibu yang kita ni tumpang rahim dia selama 9 bulan, kita tumpang, tak sedar diri, kita tumpang kat rahim dia. Lepas tu dilahirkan kita pula dengan tumpahan darah yang banyak. Tiba-tiba kita hidup dalam keadaan serba apa yang kita nak dapat. Bila dah besar, tak sedar diri, kita ugut pula orang yang kita tumpang tadi rahimnya. Kita nak jadi manusia apa? Satu orang ayah tak minta apa-apa keuangan pun. Dia nangis tempat kerja, dia penat dekat perjalanan, dia tak tidur malam, semata-mata dia fikir besok rumah aku ni nak makan apa. Dia bukan fikir pasal diri dia, fikir pasal orang yang di bawah tanggungjawab dia. Ibu dia, ayahnya, anak dia, isteri dia, adik-beradik dia, semua dalam pemikiran dia. Bila lahir satu orang anak, terus dia kata, anak tadi tu, kalau ayah tak nak kahwinkan saya kahwin dekat Thailand. Masya Allah. Itulah realiti zaman sekarang. Saya
tak dapat gambaran lagi kalau isu macam ni 10 tahun akan datang macam mana keadaan dia. Macam mana 10 tahun akan datang. Ada orang tanya saya, ada orang bagi tahu saya, ni orang pandai lah. Orang pandai. Minta maaf, saya cakap dia ni memang pandai. Tahu bab hukum hakam. Satu orang perempuan jumpa saya, "Ustaz, saya nak kahwin." Dekat Malaysia ni, "Ustaz, saya nak kahwin." Baguslah. Tapi awak datang bawa ayah awak sekali. Bawa wali awak, sebab wali awak kena sign depan saya. Sebab saya nak tanya, adakah ini pernikahan paksa ataupun tidak. Saya nak tanya tu, biar dia jawab depan-depan saya. "Ustaz, gini Ustaz." Jawapan ni memang cantik, orang pandai kan. "Gini Ustaz, saya ni pelajar tak ada dah tinggi mana," dia kata. Dekat universiti sekian. Yang setahu saya, kita boleh tukar mazhab ni Ustaz. Sekarang saya untuk pernikahan saya nak ikut mazhab Imam Hanafi. Anak-anak muda sekarang. Tuan-tuan, zaman kita ada tak kita fikir macam tu? Saya kata kenapa awak nak ikut mazhab Imam Hanafi? Kita tahulah sikit ilmu tentang Imam Hanafi ni. Sebab Imam Hanafi, kalau nak kahwin, satu orang anak perempuan nak kahwin, tak perlu kepada wali. Tak perlu kepada wali. Jadi dia beritahu, sebab Imam Hanafi ni tak payah wali dah Ustaz. Saya yang nak kahwin, saya yang apa-apa biar saya je. Tak ada kena-mengena dengan mak ayah saya. Jadi saya kata, kadang-kadang saya kata, apa nak jadi ni dunia? Dan saya tak dapat gambarkan macam mana 10 tahun akan datang. Jadi bahasa mudah saya kata ginilah. Terpulang kepada awak nak ikut mazhab apa. Tapi dalam masyarakat kita sekarang, mazhab kita mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Itu undang-undangnya. Awak kata sah, ya memang sah. Akan tetapi, dekat mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kan? Di situ langit dijunjung. Jadi kat sini Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Bila menggunakan mazhab Imam Syafi'i, wali itu wajib. Wali itu wajib. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau wali tak ada sekalipun, dia akan jatuh, dia ada beberapa peringkat. Kalau ayah dah tak ada, dia akan jatuh kepada atuk. Kalau atuk dah tak ada, adik-beradik. Adik-beradik dah tak ada, boleh jatuh kepada pakcik. Dan sehingga yang terakhir memang dah kosong, dah tak ada apa-apa, barulah kita boleh gunakan wali hakim yang telah yang telah dilantik oleh kerajaan sesuatu tempat. Jadi saya kata ni, dia berlaku kat dalam negara Malaysia. Kucah habis dah. Sebab itu betul, pertahankanlah betul-betul ahli sunnah wal jamaah dekat dalam negara Malaysia ni, mengikut mazhab yang telah kita tetapkan, yang telah agama telah dekat dalam Malaysia tetapkan. Ahli sunnah wal jamaah daripada sudut akidahnya dua saja, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua orang saja. Kita tolak tak yang lain? Kita tak tolak pun. Kalau nama yang Imam Asy'ariyah pun kita tak kenal, macam mana kita nak kenal yang lain? Dan juga daripada sudut syariat, kita amalkan mazhab Imam Syafi'i tanpa menolak pun mazhab-mazhab yang lain. Daripada sudut ilmu tasawuf, kita amalkan ilmu Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu je. Kalau nak amalkan lain, silakan, boleh. Ada orang cakap, jangan sempitkan pemikiran kita dengan ulama-ulama yang ini aja. Harmoninya dulu, tapi tak dapat diharmonikan sekarang. Sebab apa? Konon-kononnya kita yang paling pandai. Datang ke masjid tidak, tapi belajar semua dekat dalam YouTube. Macam mana sanad tu nak sambung? Contohlah kita kata, kamu sekarang ni baca Al-Quran dengan siapa? Saya baca dengan ayah saya. Ada sanad tak ayah? Ayah ada sanad tak? Kan? Betul tak? Kita kata, kalau kata tak ada sanad, macam mana kamu kata kamu baca betul? Contoh, kalau tuan-tuan lantik saya jadi imam, tuan-tuan nampak saya baca Al-Quran, cakap, best ni ustaz ni baca, sedap ni baca, tajuk cantik. Itu pendapat tuan-tuan. Masa saya kat universiti, nak ambil sanad Al-Quran, baru start surah Fatihah aja,
Berminggu-minggu saya kena habiskan surah Fatihah saja nak betulkan. Tapi yang saya nak betulkan tu, saya bawa ke Malaysia, saya baca, orang kata, oh sedapnya ustaz ni baca. Tu tuan-tuan punya pemikiran. Tapi yang saya belajar, banyak salah. Bismillah pun salah. Bismillahirrahmanirrahim pun banyak salah. Contohlah, contoh. Kita tengok dekat Bismillah ni ada 4 kesalahan. Contoh. Bismillah, ada yang baca huruf ta. Sin tu bunyi huruf sa. Sa yang titik 3 tu. Bis. Ada bis short. Bismillahirrahman. Ha bulat ke ha yang buka tu? Irrahman, ra tu ra nipis ke ra tebal? Nirrahim, ha tadi tu ha buka ke ha yang bulat? Itu saya kata memang betul terang. Itu saya belajar kat universiti. Walaupun saya belajar dekat universiti, tapi kita belajar Al-Quran dekat luar, dekat masjid Sidi Ahmad Badawi. Tuan-tuan boleh search Masjid Sidi Ahmad Badawi. Dia keturunan Nabi lah, Sidi Ahmad Badawi. Kalau saya nak cerita dia punya karamah dia banyaklah. Dan kadang-kadang ada yang kita kata, hebat ni. Tu namanya karamah. Dan karamah ni kita kata kalau kat Malaysia ni pernah kalau dekat Malaysia Batu Pahat, Habib Ali, almarhum Habib Ali. Tu dia pernah dapat karamah seperti mana Sidi Ahmad Badawi. Tuan-tuan perasan tak, ada dalam bulan 10 baru ni ada orang gembar-gemburkan berkenaan dengan almarhum Pak Sumit yang Kedah tu. Dia kata Pak Sumit ni tak sembahyang Jumaat. Kami tak nampak. Pernah dengar tak? Saya kata saya berlapang dada daripada ni sebab saya tak pernah jumpa. Tapi saya kata guru-guru ramai, tok-tok guru kata dia seorang wali. Jadi saya diam. Sebab apa? Sidi Ahmad Badawi pernah orang kata, macam mana Sidi Ahmad Badawi ni dia tak sembahyang kat masjid pun. Tak pernah nampak dia pun sembahyang kat masjid sini. Lalu satu ketika satu orang kat negara yang lain tengah sembahyang asar. Dia kata, aku ni sesat. Tengah sembahyang, habis sembahyang asar, aku ni tengah sesat ni. Tapi aku nak balik kat negara aku, tapi aku tak ada duit. Jadi orang tersebut bagi tahu, ginilah, kalau kau nak balik, imam sembahyang asar ni dia akan bawa engkau, dia akan tunjukkan kau macam mana cara nak balik. Dekat dua benua yang berbeza. Macam mana seorang wali ni boleh pergi? Macam kat Johor ada lagi namanya Kiai Syamsuddin kan? Kiai Syamsuddin. Boleh ada kat Mekah dan boleh ada kat satu tempat yang lain. Tu karamah. Tak boleh nak tolak. Dan bila dijumpa, rupanya imam sembahyang asar tadi tu ialah Sidi Ahmad Badawi. Dekat benua India. Lepas tu Sidi Ahmad Badawi kata, kamu nak balik mana? Saya nak balik negara Arab. Habis macam mana? Tak tahu nak buat macam mana. Sidi Ahmad Badawi yang orang tahu dia duduk atas rumah yang ada, kita panggil yang paling atas sekali. Kalau bahasa Arab panggil sutuh. Kalau kita panggil loteng atas tu. Dia tepuknya, Sidi Ahmad Badawi tepuk dia, terus dia sampai dekat negara asal dia. Kalau saya cerita, boleh percaya tak? Tak boleh percaya, tapi ini karamah. Karamah ni Allah boleh beri kepada sesiapa saja yang Allah nak. Lagi-lagi orang yang namanya wali daripada wali Allah. Kalau kita nak cerita tentang banyak karamah-karamah wali ni macam-macam. Contohlah berjalan atas air. Ada. Bukan sahabat Nabi je, selepas daripada tu ada. Kalau siapa yang rajin baca Hizib Bahar. Hizib Bahar, pernah dengar tak Hizib Bahar? Hizib ni zikir-zikir, bahar tu air. Zikir-zikir air. Pengasasnya ialah Abu Hasan Asyaziliyah yang meninggal dekat Aswan antara Sudan dengan Mesir. Dia baca, dia boleh jalan atas air. Tapi kena yakin betul-betul lah. Manfaat, mudarat semua datang daripada Allah. Macam Nabi Musa, la mudrakun, dia kata,
Dia, apa sahabat dia punya kaum dia kata, habis Musa, kita ni hanyut dah ni. Nabi Musa cakap apa? Kalla bal ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tak akan habis kat sini. Sesungguhnya Allah akan beri petunjuk kepada kita. Allah perintahkan apa? Letakkan ketuk kamu punya tongkat, terbelah 7 laluan seperti highway. Lalulah dalam keadaan tenang. Sebab apa? Keyakinan dia yang memberi manfaat, yang memberi mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja boleh bagi mudarat dan boleh bagi manfaat. Tapi itulah kita bila cerita tentang bab ilmu tasawuf, sama juga contoh ilmu tasawuf. Kalau ilmu syariat dia kata ada dosa kecil, ada dosa besar. Betul? Ada dosa kecil, dosa tu ada 2 jenis, ada dosa kecil dan ada namanya dosa besar. Dalam ilmu tasawuf, semua dosa besar. Sebab apa dosa tu semua besar? Bukan masalah dosa tu ini dengan apa kecil ke besar, bukan. Dosa ni dia terkait dengan Allah. Bila apa saja terkait dengan Allah, besar. Bila apa saja yang terkait dengan Allah, itu jadi besar. Kita curi 10 sen, nilai sikit, curi itu dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Yang terkait dengan Allah semuanya besar. Tidak ada dosa yang kecil. Itu ilmu tasawuf. Kita bagi laluan azan dulu. Nanti kita sambung 2 orang lagi. 2 orang jenis, 2 orang lagi yang dilaknat oleh Allah kat hari akhirat. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Allahu Akbar, Allah.
Baik, kita sambung sikit. Dua lagi. Tadi yang pertama, orang yang membenci ibu dan ayah dia sendiri. Itu saya dah panjang lebar. Yang kedua, yang orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari akhirat ialah orang yang mana dapat menceraikan suami isteri yang ada dan dia menggantikan sama ada suami ataupun isteri tadi. Dapat tak? Ada bahasa yang mudah tak? Ada bahasa mudah orang kita ni. Namanya penyundul. Bahasanya penyundul. Maksudnya apa? Menjadi sebab seseorang tadi itu menjadi sebab suami isteri ini berpisah. Suami isteri ini berpisah dan orang tadi ini dia menggantikan tempat suami ataupun menggantikan tempat isteri. Itu orang tu yang dilaknat dekat hari akhirat. Itu tu dia bukan, tapi kadang-kadang ada orang tak ada juga, tak ada orang yang ketiga tapi asyik nak minta cerai. Kan? Satu orang isteri yang minta cerai dengan suami tanpa sebab, dia takkan bau haruman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Haruman syurga tu tak dapat bau. Syurga punya bau tu dia boleh dihidu 500 tahun sebelum kita sampai dekat syurga. 500 tahun sebelum sampai ke dalam syurga. Macam kita nak pergi rumah seseorang, belum sampai rumah dia kita dah tahu dah dia masak apa ni. Ini syurga. 500 tahun tak dapat bau. Memang kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, cerai itu kan boleh. Kan? Saya kalau orang tanya cakap ni tu, saya kata saya nak marah pun ada. Cerai itu kan boleh, Ustaz. Saya nak marah sebab apa, tuan-tuan? Dia baca yang ujung. Habis tu dia baca yang ujung. Yang depan tu dia tak sebut. Bacaan yang depan tu sesuatu perkara yang Allah benci tetapi dibolehkan dalam agama, iaitu cerai. Dia tak fikir yang Allah benci tu. Dia tak baca yang tu. Dia fikir kan boleh, Ustaz. Nampak tak? Itu yang kita marah tu. Jadi sebenarnya objektif kahwin tu dah tak menjadi dah. Dah tak menjadi dah. Kalau kita kata apa objektif kamu kahwin? Sebab kecantikan. Kecantikan akan habis. Sampai masa nanti gendur semua. Kulit gendur, pipi gendur, uban terabur, gigi pun hilang satu-satu kan. Semua hilang. Dia cuma fikir yang ujung. Yang depan dia tak fikir. Allah marah. Itu manusia lah. Dan orang yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari kiamat nanti ialah seseorang yang berusaha membuat orang Islam tadi benci membenci, maki memaki, dengki mendengki. Tu. Seperti mana Ummu Jamil buat. Ingat orang perempuan tak ada saham ke? Keluar saya Ummu Jamil, kau jangan dekat dengan Muhammad. Muhammad bawa ajaran yang tak betul. Kan? Dia tak betul. Dan orang pula terkesan dengan apa yang dia cakap. Itu dia kena keluar rumah. Zaman sekarang tak payah keluar rumah. Tekan orang dah tahu dah cerita. Zaman sekarang sekejap je sampai berita. Betul tak betul belakang kira. Yang penting kenapa? Share dulu. Saya nak jadi orang yang pertama share. Biar orang tahu saya lah dapat maklumat ni dulu. Kadang-kadang kita sebenarnya tak perlu. Bukan, kita tak jadi bahagia pun. Kita tak jadi bahagia pun kalau kita nak dapat gelaran. Hebatlah dia dapat maklumat. Kita tak bahagia pun. Kita akan jadi ragu-ragu. Betul tak betul? Betul tak betul? Betul tak betul? Tengok lain. Lepas tu kalau kita tak perlu cakap perkara tu yang tak ada kena-mengena dengan kita. Baik kita stop. Daripada cakap dari yang perkara tu tak ada kena-mengena kita. Lebih bahagia. Senyap je. Tengok macam suami-suami dulu kan. Senyap je rumah. Seorang isteri nak borak dengan suami, dia macam ada prosedur. Ni ayahnya teh. Oh cantik je. Ayahnya. Kalau ayahnya bunyi anak semua diam ni. Dulu. Ni dulu punya cerita. Zaman sekarang ayahnya dah kahak keluar, buat tak tahu je waktu sembahyang.
Habis kahak dah hijau, dah kuning, dah biru, habis. Tak. Sama je tengok TV waktu maghrib. Dah maghrib dah ni, semayang. Kejap. Tengah semayang. Macam keluar dah. Tak faham. Orang dulu. Lalu motor je, TV hilang. Saya. Alhamdulillah saya dapat merasai dan saya mengamalkan sehingga sekarang lah pada anak-anak saya. Sebab ada saya suka guna cara yang lama sebab saya tak nampak cacat celanya cara yang lama. Cuma semua sekarang ni dia kata kita kena mendekatkan diri dengan anak, itu je. Tapi bila dekatkan diri dengan anak, tak semestinya anak tu boleh pijak kita, tak. Cara orang dulu, suami nak makan dihidangkan, bang lauk, tambah lauknya, dia tambahkan. Bukan suami tambah, tak, dia tambahkan. Zaman sekarang, mana nasi? Tu ambil kat dalam tu kuali tu, ambil sendiri. Dah masak itu pun tak kerti nak ambil. Mulutnya kan, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada 3 sifat jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat hari akhirat. Kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus kumpulkan kita seperti mana pada malam ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang sememangnya datang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakrana ma nusina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.